surah Ad-Dahr ataupun Al-Insan yang telah kita mulakan pada pagi tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hakikat kejadian manusia daripada satu yang tidak ada apa-apanya, kan? Malah nama pun tidak diketahui manusia ni, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dan meneruskan proses lahirnya manusia ini, sebagaimana bentuk manusia ini daripada setitis air, kan? Kemudian dia berkembang menjadi lelaki dan sepasang lelaki dan wanita, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itu, kan, mengingatkan kembali hakikat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah hadainahus sabil, kan? Memberi petunjuk kepada manusia, kan, kepada jalan yang lurus, kan? Allah bukan sahaja menghidupkan manusia daripada daripada tidak ada apa-apa, kemudian daripada setitis air dibentuk menjadi, kan? Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5, kan? Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turabin. Wahai manusia, kalau kamu sekiranya kamu meragukan, kan? In kuntum fi raibin minal ba'th, tentang kebangkitan semula kamu, kan? Fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah mencipta kamu min turabin, daripada tanah, thumma min nutfatin, kemudian daripada tanah itu, kan, ialah pada masa ketika mula-mula manusia dibentuk, kan, daripada unsur-unsur tanah ni, kemudian min nutfatin, daripada titis nutfah mani, kan, air, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqatin linubayyina lakum, kan. Kemudian kami jadikan kamu segumpal darah, kan. Kemudian daripada segumpal darah kepada segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Supaya kami jelaskan kepada kamu, liyubayyina lakum wa nuqarru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami ila ajalin musamma, sampai satu waktu yang sudah ditentukan. Kemudian thumma nukhrijukum tifla, kami keluarkan kamu sebagai tifl, sebagai bayi, kan? Itu adalah ingatan Allah supaya manusia menghimbau balik akan kejadian dia, kan, daripada satu yang tidak pernah disebut pun, tidak diketahui lagi apa yang akan lahir, kan? Sehinggalah manusia dijadikan oleh Allah, kan, bukan proses yang berlaku sendiri, tapi Allah mengingatkan bahawa, kan, khalaqnal insan, kami yang mencipta manusia, kan, min nutfah, kan? Dan kamilah juga yang faja'alnahu, kami juga yang telah menjadikan kepada dia sami'an basira, pendengaran dan juga penglihatan. Ini adalah satu perkara yang penuh dengan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tidak ada siapa yang boleh melakukan benda ni, walaupun manusia, kan. Manusia tidak mampu untuk walaupun manusia boleh mencipta satu air yang ada unsur-unsur yang sama dan kemungkinan seperti mana apa yang dilihat daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi air itu tidak boleh tumbuh menjadi manusia, kan, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, kan. Dan ini akan kekal sehinggalah ke hari kiamat, kan, sehinggalah penghujung kehidupan. Allah sahaja yang boleh buat benda ni. Sebab ini dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, kan.
Allah keluarkan sebagai bayi, kemudian beransur-ansur sampai usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan, man yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'dil ilmin syai'ah. Supaya Allah kembalikan kepada umur yang sangat tua, jadikan sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha. Allah telah jadikan, kamu lihat taral ard, bumi ini kering, hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ahtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Bila diturunkan hujan di atas bumi yang kering ni, hiduplah bumi itu menjadi subur dan tumbuhlah berbagai jenis tumbuhan yang indah di atas muka bumi yang kering tadi kan. Begitu juga Allah SWT jadikan manusia ni. Ini adalah satu perkara yang disuruh kita perhatikan dan fikirkan dengan mendalam, dengan ketenangan hati. Kemudian kemuncak dia adalah hadainahus sabil. Allah telah memasukkan software ke dalam diri kita ini, kan? Diberi petunjuk kepada dua jalan, kepada jalan yang lurus, kan? Imma syakiran, sama ada kamu ikut bersyukur dengan itu, ataupun wa imma kafura, ataupun kamu kufur kepada walaupun Allah telah tunjukkan jalan ini, tapi ada yang bersyukur, ada yang kufur kepada apa hadaina husabil, kan, jalan yang telah ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sambung lagi, kan, ayat blok yang kedua, 4 hingga 22, kan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kepada mereka yang ingkar, yang Allah sebut tadi, imma syakiran wa imma kafura, sama ada bersyukur ataupun dia kufur, kan. Orang yang a'tadna lil kafirin, yang kafir tadi, kafura, yang kafir tadi, salasila wa aghlalan wa sa'ira. A'tadna lil kafirin, kami telah sediakan pada orang yang kafir, yang kufur tadi, rantai, salasila wa aghlalan, dan belenggu, wa sa'ira, dan sa'ir yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Mudah saja Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan semuanya telah di-plan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penghujung cerita permulaan daripada tak ada apa-apa kepada apa yang akan menanti mereka yang kufur, ya. Sedangkan innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang abrar, kan? Abrar ni daripada kata bir, kan. Bir ni adalah mereka yang memenuhi janji dan memenuhi amanah, kan. Hak yang ditentukan oleh Allah SWT kepada setiap sesuatu, kan. Mereka yang memenuhi amanah ini, memenuhi hak setiap satu kepada setiap sesuatu yang sepatutnya, hak kepada manusia dan hak kepada Allah SWT, kan, disebut sebagai al-abrar ni, kan, bir. Ini dalam surah Al-Baqarah juga disebut, kan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kan, bukanlah kebaikan bir itu kamu menghadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat dan seterusnya, kan. Di sini Allah SWT gunakan al-abrar ini ialah orang yang telah melaksanakan, dia lawan kepada kafirin tadi, kan. Ayat 3 Allah sebut imma syakiran wa imma kafura, kan. Syakiran ni adalah orang yang, al-abrar ni orang yang bersyukur dan telah memenuhi apa yang sepatutnya dia lakukan dalam kehidupan dia, kan. Memenuhi hak dan juga janji, kan, kepercayaan orang yang setia dengan apa yang telah mereka diberi tanggungjawab dan amanah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Di sini
yang abrar ni ialah mensyukuri kurniaan Allah dan kerana itu setia melaksanakan perintahnya. Seperti tadi ayat 3 tadi kan. So a'tadna lil kafirin, orang yang kufur, telah Allah sediakan neraka yang menyala-nyala, itulah penghujung kehidupan mereka ini. Al-abrar, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang al-abrar ini pula yang bersyukur dan mengambil jalan untuk menempuh kehidupan yang patuh kepada perintah Allah SWT dan amanah, memenuhi hak Allah dan hak manusia, kan? Maka Allah SWT akan menyediakan untuk mereka, yashrabuna, mereka akan minum min ka's, daripada gelas, ka's kana mizajuha kafura, yang berisi wine, kan, berisi air, kan, khamar yang dicampur dengan air kafur. Kafur ini adalah suatu perasa, kan, daripada kepada air khamar yang disediakan untuk orang-orang yang masuk ke dalam syurga ni, kan. Air yang campuran dia, perasa dia adalah daripada kafur ini, kan. Dia kalau di dunia ni, kan, siapa yang biasa minum arak, kan, dia akan campur dengan perasa-perasa yang berbeza-beza, kan. Ini adalah kepakaran orang yang arak ni, kan, yang jual arak ni, minuman kalau di bar ke, kan, kita tengok dalam cerita ke, kan, dia ada banyak perasa-perasa dekat situ, kan. Allah Subhanahu Wa Taala, kan, mizajuha ni adalah campuran perasa, dicampur kepada wine ni untuk menjadikan dia lebih sedap lagi, kan. Tapi Allah kata mereka yang masuk dalam syurga ni kana mizajuha kafura. Perasa campuran yang dimasukkan dalam wine orang yang masuk dalam syurga ni ialah menjadikan dia lebih enak lagi, ialah air daripada mata air kafura, kan. Jadi ini adalah sambutan yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sambutan yang istimewa berlawanan dengan kumpulan yang pertama tadi, kan. Jadi untuk al-abrar ini adalah balasan yang amat hebat dengan persediaan yang amat terperinci pula, kan. Di dalam dia juga ada ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Iaitu kafur ni adalah apa dia? Allah kata mata air, kan. Mata air dalam syurga yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi mata air ni, kan, yashrabun biha tu, penggunaan biha tu dengannya, dia merujuk kepada mata air ni adalah tambahan kepada wine, kan. Biha, kan, ha tu adalah minuman yang asas tu, wine tu, kan. So ainan yashrabu biha, kan, mata air dalam syurga ni, kafura ni adalah ainan yashrabu biha, mata air yang diminum dengannya, kan. Nya tu adalah maknanya, sebab tu dia kafura ni adalah mata air yang menambahnya menjadi perisa kepada wine tu, menjadikan dia sedap, kan. Allah SWT ceritakan dengan terperinci untuk membayangkan kepada mereka-mereka yang memahami nilai wine ini, kan, apakah hebatnya apabila dicampur dengan perisa yang hebat ni, kan. Ibadullahi yufajjirunaha tafjira, kan. Ini adalah kafura ni adalah mata air, ainan, kan, yang menanti, kan, untuk dicampurkan ke dalam minuman wine tu dah hebat dah, tapi Allah SWT sediakan pula mata air kafura ni campur dalam tu, menjadikan dia lebih enak lagi, kan, untuk hamba-hamba Allah SWT abrar ni meminumnya, kan. Dan untuk setiap mereka, kan, yufajjiru ni ialah membina jaringan yang banyak daripada pancaran air mata air ni. Mata air ni dia ada banyak jalan, kan. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh ni, setiap daripada hamba Allah ni akan mendapat aliran
mata air dia sendiri daripada air kafur ini, yang khusus untuk mereka masing-masing. Kan? Jadi setiap orang tu tidak akan menghadapi masalah, sebab kan, Allah SWT kata yufajjirunaha tafjira. Kan? Maka dia akan di setiap orang akan ada jaringan mata air dia ni sendiri, kan, yang disediakan khusus untuk dia. Kan? Jadi itu apa yang Allah nak cerita ni? Nak ceritakan setiap seorang daripada al-abrar ni masuk dalam syurga Allah. Setiap daripada kenikmatan tu dikhususkan, dibinakan khas, kan, tailor made untuk kegunaan al-abrar ni. Kan? Ini adalah sambutan yang special, yang khusus untuk mereka. Kenapa mereka dulu, sebab itu disebut dengan sambutan yang pertama adalah, kan, minuman khamr, kan. Kerana di dunia dulu mereka telah menjaga diri mereka, kan, daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala halang mereka daripada merasainya. Di syurga nanti mereka akan disambut dengan satu yang mereka yang hebat, kan, kerana kesabaran dan keteguhan mereka di dunia dulu, kan. Ini adalah menjelaskan besarnya nilai pilihan yang betul yang telah mereka pilih dan ganjaran kesetiaan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala semasa di dunia dulu, kan. Iaitu melalui hidup yang teguh dengan pilihan kebaikan ini, walaupun ujian untuk ini besar, kan, untuk kekal di atas pilihan yang terbaik ini, kan. Apa yang mereka buat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan seterusnya? Apakah yang telah mereka buat al-abrar ni di dunia dulu yang menyebabkan mereka mendapat sambutan yang besar-besaran dan hebat ini, kan? Yufuna bin nadhr. Mereka memenuhi nazar, memenuhi janji, kan. Nazar ini, kan, ialah pada asasnya kita guna sebagai janji seseorang dengan diri dia untuk melakukan suatu amalan yang baik. di dalam di ayat ini disebut nazar ini kerana ini berdasarkan kefahaman orang-orang Arab yang biasa pada ketika itu, kan. Nazar ini adalah kebiasaan orang Arab dahulu. Bila mereka nak buat satu kebaikan, amalan kebaikan, dia amat diambil berat oleh mereka, kan. Mereka akan bernazar, kan. Ini sebelum datang Rasulullah SAW, sebelum datang syariat Islam, dia adalah amalan yang telah dipandang tinggi dan mulia oleh orang Arab yang dulu, kan. Sebab itu kita baca dalam hadis, riwayat-riwayat menceritakan sahabat-sahabat ni ada yang bertanya kepada Rasulullah sebelum Islam, untuk mereka telah bernazar untuk buat amalan-amalan yang baik. Ada yang kata nak beriktikaf di masjid, kan, sebelum Islam dulu. Kalau dapat apa-apa, kan. Adakah dia nak kena penuhi lagi nazar itu setelah Islam ni? Rasulullah kata kena penuhi, kan. Sebab dia adalah satu sifat yang dikaitkan sifat teguh dalam memegang janji, kan. Itu adalah sifat yang diiktiraf oleh Islam. Bila seorang tu berjanji, kan, dia memegang amanah dia. Begitu juga di dalam kehidupan dia, kan. Al-abrar ni adalah orang yang setia teguh dengan amanah, kan. Amanah dan juga pilihan kebaikan yang dia buat dalam kehidupan dia, kan. Dalam Al-Quran juga Allah sebut minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, kan. Orang di kalangan orang mukmin ada orang yang sadaqu ma ahadullah alaih, berpegang teguh dengan apa yang dijanjikan, kan. Ma ahadullah alaih, apa yang Allah janjikan kepada mereka ni, kan. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ada yang telah qada nahbahu, yang telah dapat, kan, apa yang mereka janjikan, telah pergi, kan. Wa minhum man yantazir. Ada yang masih kekal lagi, menanti-nanti lagi, kan. Itu antara gambaran sifat, kan, orang-orang yang al-abrar ini, kan. Jadi satu sifat penting mereka adalah memenuhi nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi nazar ini membayangkan sifat memenuhi janji ni yang menjadi sifat kemuliaan orang Arab dulu. Sebab itu disebut ni mereka amat faham pada dia, kan.
Mufassir meluaskan makna dia, bukan sahaja yang dijanjikan seorang pada diri dia, tapi juga termasuk amalan baik ditaklifkan Allah pada hamba. Semua janji untuk melaksanakan semua amalan-amalan yang baik ini mengekalkan kebaikan dalam kehidupan dia, kan. Jadi yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut. Nah, inilah poin yang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada manusia ni, kan. Kepada khususnya para pendusta ni, pemuka-pemuka Quraisy, malak ni, kan. Mereka yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang menjadikan mereka hebat, teguh dalam memegang janji ni adalah kerana mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Azabnya, kan, widespread, kan, melebar di mana-mana, dan tidak dapat manusia lari daripada dia lagi. Itu maksud syarruhu mustatira. Kejahatannya, keburukannya tu mustatira, kan, menyebar di mana-mana. Kan, macam kita ada wabak penyakit yang tak dapat manusia lari lagi daripada dia, kan. Kalau kena aja, dia lari ke negeri mana pun ada di situ, kan. Jadi mereka takut satu hari yang manusia tidak akan dapat lari lagi daripada azab ini. Ini adalah satu sifat sebenarnya. Kita baca dalam Al-Quran ni, kita kadang-kadang kita baca ayatnya ni, kita lalu begitu saja. Tapi kita tengok generasi Al-Quran, generasi yang telah melalui detik-detik turunnya ayat-ayat ni macam ni kepada mereka, dan mereka baca ayat ini dalam ketika mana mereka ni masuk ke dalam Islam ni sebagai orang yang fresh, kan, yang bersih. Orang Arab ni fitrah dia bersih, walaupun mereka bertindak di atas fitrah mereka yang tidak dicampur lagi oleh macam tamadun Parsi yang ada berbagai falsafah yang pelik-pelik dan sebagainya, kan. Jadi orang Arab ni, kan, mereka ada sifat-sifat ni, nazar, kan, perkara-perkara yang mereka pegang sebagai nilai yang kuat ni, kan. Jadi bila menerima Islam, kita tengok sifat ni merata di kalangan sahabat-sahabat ni. Mereka amat terkesan dengan ancaman akan adanya neraka Allah Subhanahu Wa Taala, pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menjadi perkara yang amat menyentuh hidup mereka ni, kan. Mereka bertukar menjadi orang yang biasa, kan, kepada orang yang amat-amat yakin dengan balasan yang akan datang selepas kematian, kan. Sebab itulah kalau kita tengok, kan, ada yang awal-awal lagi, kan, kalau kita dalam riwayat ni menceritakan semua orang yang masuk Islam awal-awal tu diseksa, dipukul, kan, dengan seksaan yang amat dahsyat, tapi seorang pun tidak ada yang kembali, kan, kepada murtad, kan. Kerana apa? Semuanya menyebut keyakinan yang mereka akan dapat selepas daripada kematian. Ini adalah dan juga bila mereka silap, mereka amat takut, kan. Kita baca juga cerita riwayat menceritakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat yang besar, Umar Al-Khattab, kan, sendiri, dan dia sehingga dia kata kalau semua orang di dunia ni masuk syurga kecuali seorang, dia amat takut yang seorang tu adalah diri dia, kan. Kerana mereka bercakap ni seolah-olah mereka benar-benar yakin dengan apa yang akan mereka jumpa. Sebab itulah menjadi pemimpin yang amat takut, kan, nak membelanjakan, ambil daripada Baitul Mal, perbandaran negara ni pun dia amat takut, kan. Sayyidina Umar seperti yang saya sebut pagi tadi, kan, dia ada 4 pasang baju dia saja, kan. Dia pakai 2 di waktu untuk musim sejuk, 2 untuk musim panas, kan. Itulah pakaian dia, kan, sebagai pemimpin kerajaan yang telah menewaskan Rom dan Parsi dan mengambil balik Baitul Maqdis, kan. Ini adalah kenapa mereka begini? Kerana kalau kita tengok daripada apa yang mereka ucapkan, kerana takutnya mereka pada satu hari yang azabnya merata di mana-mana, kan. Ini adalah satu perkara yang kita tak mampu untuk mencapai tahap yang sebegitu, kan.
apa yang kurangnya? Ini adalah mungkin rahsia besar dia duduk dalam Al-Quran ni kan. Kerana kita tidak mampu lagi untuk menjiwai Al-Quran seperti mana turunnya ketika dia turun kepada jiwa mereka-mereka yang telah menerima di awal dia kan. Dan menerima Al-Quran itu seperti mana sepatutnya kan. Cuma masa kita ni kita tidak terima lagi Al-Quran ini sebagaimana sepatutnya. Jadi perkara ni susah untuk kita realitikan dalam diri kita kan. Kan ketakutan yang sebeginilah yang telah mengubah mereka menjadi manusia yang berbeza kan. Yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kerana itulah kan, pertama memenuhi nazar, memenuhi janji mereka walaupun dengan diri mereka sendiri kan, mereka amat berpegang teguh dengan ini kan, dan amat takut kepada suatu hari yang azabnya merata di mana-mana kan. Mereka yakin betul-betul dengan apa yang Allah SWT sebut ini. Dan yut'imuna at-ta'am, ini juga yang mereka lakukan terhadap manusia. Kerana itu kan, mereka memberi kan, makanan kan, ala hubbihi kan, yut'imuna at-ta'am kan. Dia sebab perkataan it'am ni dalam Al-Quran dia gunakan lebih luas lagi daripada makanan saja kan. Tapi juga termasuk semua keperluan asas manusia kan. Maknanya dia yut'imuna at-ta'am, memberi, membantu semua keperluan asas manusia kan, membantu manusia kan, dengan apa yang dia amat suka, ala hubbihi kan. Ini poin dia kan. Jadi al-abrar ni dia bukan masalah bagi saja kan. Sebab bagi ni ada banyak motif yang akan berada dalam jiwa manusia. Tapi dia bagi, dan bagi yang paling dia suka sekali kan. Ala hubbihi kan. Perkara yang dia value tinggi, yang itulah yang dia bagikan. Inilah yang kita tengok dalam hidup sahabat-sahabat kan. Sayyidina Abu Bakar, sehingga keseluruhan harta dia di peringkat awal dia gunakan untuk menebus semua sahabat-sahabat awalun yang masuk Islam daripada kalangan hamba-hamba ni yang diseksa. Seorang demi seorang dia tebus dengan harta yang dia ada kan. Tidak ada apa-apa kepentingan pun kan. Dia tak dapat apa keuntungan. Masa tu bukan nak dilantik menjadi mana-mana YB ke, sebab dia tidak ada apa-apa. Malah ketika itu semuanya terpaksa berkorban dan mengeluarkan apa yang mereka ada kan. Jadi memberikan yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, yang amat dia sukai kepada miskinan, orang miskin, yatiman, orang yatim, orang yang memerlukan di kalangan masyarakat ni, wa asira, yang orang yang ditawan kan. Walaupun mereka sendiri amat memerlukan perkara ini kan. Jadi ini adalah kenapa mereka buat benda ni kan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura kan. Mereka buat benda ni kan, kami berikan makanan ini, semuanya apa keperluan yang kami berikan ni, kami memberi kan, nut'imukum ta'am ni, makanan dan juga keperluan ni kepada kamu liwajhillah, hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajhillah, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh setenang-tenang hati kan, sebab dia redha kan. Nuridu minkum jazaan wala syukura, kerana mengharapkan kan, tidak mengharapkan balasan kan. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan daripada kamu apa-apa balasan, wala syukura, dan juga penghargaan daripada kamu kan. Jadi ini adalah satu motivasi yang berasaskan apa? Berasaskan tadi kan. Sebab takut kepada yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira
Mereka amat takut pada satu hari yang azabnya merata di mana-mana kan. Hari pembalasan, hari kehancuran yang akan datang. Ini adalah motivasi besar yang berada di belakang apa yang mereka lakukan ni. Kan? Bukan sebab-sebab yang lain kan. Kerana itulah mereka menjadi al-abrar. Kan? Jadi ini adalah motivasi yang besar kepada setiap manusia di setiap zaman. Kan? Sehinggalah manusia memahami bahawa nilai yang Allah SWT janjikan ini, al-abrar, kepada al-abrar ni, sebab mereka ni adalah orang yang apa yang telah mereka lakukan ni amat besar di sisi Allah SWT kan. Tu apa yang mereka bagi ni adalah yang terbaik daripada yang mereka ada, walaupun mereka sendiri memerlukan dia kan. Jazaan kan? Bukan kerana la nuridu minkum jazaan wala syukura kan. Allah SWT sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah 292 kan, Ibrahim. Kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian kan? Tanalul bir kan? Jadi bir tadi, al-abrar tu bir tu, hakikat al-bir ni kan? Dia bir ni makna dia mendalam kan. Sebab tu dalam ayat 177 surah Al-Baqarah tu dibincangkan panjang tentang al-bir ni kan. Nanti kalau ada masa kita boleh bincang tentang masalah ayat al-bir ni kan. Allah SWT sebut tentang al-bir ni panjang kan, dalam ayat 177 surah Al-Baqarah. Cuba baca balik kan. Kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai hakikat al-bir ini hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu tunfiqu, menginfakkan, mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu amat sayangi kan. Mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu sayang tu yang kamu infak, barulah sampai ke tahap al-abrar kan. Lan tanalul bir, kamu tidak akan sampai ke bir ini sehinggalah kamu menginfakkan kan, apa yang kamu mimma tuhibbun, yang kamu cinta dia kan. Begitu juga dalam surah Al-Hashr kan, Allah SWT sebut kan, wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah kan. Mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Al-Ansar kan. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan yang amat berhajat kepada apa yang mereka kongsikan dengan saudara. Ini adalah test, litmus test dia kan, ataupun acid test kita kata kan, untuk menentukan nilai al-abrar kan. Iaitu dia keluarkan satu, walaupun dia sendiri dalam keadaan perlu benda tu, tapi dia keluarkan untuk diinfakkan kan. Ini kerana apa? Motivasi penting di belakang itu adalah yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira kan. Kerana takut pada hari yang akan datang azab kan, hari pembalasan ini kan. So ini adalah seperti dalam Islam ni kan, Al-Quran dia ada 3 isi besar yang kita sebut kan. Pertama, masalah risalah kan, peraturan rasul, wahyu, syariat Allah SWT, itu masuk bawah risalah ni kan. Yang kedua ni adalah tentang tauhid Allah SWT. Yang ketiga tentang hari pembalasan kan. Hari pembalasan ni adalah satu unsur yang amat besar kan. Siapa yang tak boleh sampai ke tahap kan, yakin kepada hari pembalasan ni, maka dia ada kepincangan di dalam ranking untuk menentukan kedudukan di dalam agama ni kan. Jadi kedudukan yang Allah sebut ni al-abrar ni, yang diberi sambutan yang besar-besaran ni, innal abrara kan yashrabuna, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura kan. Orang yang abrar ni tidak akan dapat dicapai kecuali apabila mereka sampai ke tahap yang sebegini kan, melepasi acid test yang penting ni, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga mereka sanggup untuk memberikan, menginfakkan apa yang mereka rasa mereka sendiri amat sayang pada benda itu, tapi itulah yang mereka infakkan di tempat yang terbaik di atas jalan agama Allah SWT kan. Jadi insya-Allah kita pun tidur kat situ.
Kita akan sambung lagi besok insya-Allah. Apa yang dapat kita selami lagi dari celah-celah ayat-ayat yang amat besar kan. Konsep-konsep yang amat mendalam, dan juga kalau kita tak perhatikan dengan dekat, dengan mendalam, kita akan hilang apakah besarnya, menghargai dia kan, nilai apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. InsyaAllah kita berhenti dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.